Madinah selepas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, terdapatnya suku Aus dan Khazraj, iaitu penduduk asal di Yathrib, merupakan bangsa Arab. Satu lagi adalah suku kaum bukan Arab, iaitu suku kaum bukan Arab yang dipanggil Yahudi, yang terdiri daripada Bani Quraizah, Bani Al-Nadir dan juga Bani Kainaqwa. Dan satu lagi adalah kaum Muhajirin, iaitu pengikut awal Nabi Muhammad SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi bagaimana Rasulullah menyatukan penduduk Madinah, di mana setiap orang diberikan kebebasan tanpa mengira agama, kaum dan keturunan. Ini asas kepada penyatuan penduduk Madinah. Berdasarkan kepada prinsip yang pertama, setiap orang diberikan kebebasan tanpa mengira agama, kaum dan berketurunan, ataupun keturunan. Kaum dan keturunan. Setiap orang diberikan kebebasan tanpa mengira agama, kaum dan juga keturunan. Itu prinsip yang pertama. Ini menjadi asas kepada menyatukan penduduk Madinah. Bagaimana Rasulullah menyatukan penduduk Madinah? Pertama, menyatukan kaum Aus dan Khazraj yang dipanggil Ansar. Penyatuan antara golongan Ansar, iaitu penduduk Madinah, terdiri daripada golongan Aus dan juga Khazraj. Baginda telah menetapkan ataupun menerapkan iman dalam setiap sanubari kedua-dua kaum ini. Ini agar semangat asabiah yang diamalkan sebelum ini terhapus. Nabi Muhammad SAW juga menyeru kepada kedua-dua kaum ini supaya melupakan persoalan hutang darah dan dendam kesumat akibat perang But'ah yang telah meragut ribuan nyawa. Sebaliknya, mereka mesti hidup dalam keadaan aman dan saling bekerjasama atas dasar iman yang sama, Tuhan yang sama dan pemimpin ataupun Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Ini adalah usaha pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam usaha penyatuan penduduk Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan penduduk Madinah? Yang kedua, melalui persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan yang diperkenalkan amat mendalam, hingga mereka bukan sahaja dapat bergaul dengan lebih mesra, bahkan dapat mewarisi harta pusaka dan mempunyai hak yang sama dalam keluarga masing-masing melalui ikatan perkahwinan serta ikatan akidah yang sama, iaitu Islam. Golongan Muhajirin yang sebelum ini berhijrah dalam keadaan sehelai sepinggang dapat dibantu memulakan kehidupan baru dengan bantuan saudara seagama yang terdiri pada golongan Ansar, seperti mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah, Umar bin Al-Khattab dengan Itban bin Malik, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad Ar-Rabi. Ini adalah usaha yang dibuat oleh Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah dengan mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan penduduk Madinah? Yang ketiga, melalui penggubalan piagam Madinah. Ini adalah satu tindakan atau usaha Rasulullah yang paling besar untuk menyatukan penduduk Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW telah mengambil beberapa langkah yang boleh menjamin keamanan di Madinah. Penggubalan piagam Madinah ataupun juga dikenali sebagai nama-nama lain seperti Perjanjian Madinah, Dustal Al-Madinah dan juga Sahifah Al-Madinah. Penggubalan piagam Madinah ini penting, khususnya untuk menghindarkan daripada tindakan jahat orang Yahudi yang boleh mengancam keselamatan umat Islam. Kedua, Nabi Muhammad SAW telah mengubal Perlembagaan Madinah pada 1 Hijrah. Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal yang menyentuh segala aspek kehidupan sesebuah negara.
Dalam 47 pasal ini, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam, iaitu antara Ansar dan juga Muhajirin. Dan terdapat 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu kaum Yahudi. Jadi semua penduduk Madinah disatukan di bawah satu perlembagaan ataupun undang-undang yang sama, iaitu Piagam Madinah, dan mereka semua tertakluk kepada perlembagaan ini. Okey, ini antara usaha penting yang dibuat oleh Rasulullah dan usaha menyatukan penduduk Madinah. Usaha keempat yang dibuat oleh Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah berasaskan kepada prinsip pemerintahan Islam. Antaranya menggariskan peranan Rasulullah sebagai ketua negara, tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam terhadap negara Madinah, keselamatan Madinah, perundangan dan sebagainya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW telah memperuntukkan di dalam Piagam Madinah hak-hak golongan Yahudi seperti memberi kebebasan mengamalkan upacara dan ibadat agama mereka, kebebasan di dalam kegiatan ekonomi, sosial, adat istiadat, dan mereka diminta bersedia mempertahankan keselamatan Madinah dari ancaman musuh. Ini keselamatan Madinah adalah tanggungjawab penduduk Madinah, iaitu yang Islam dan juga bukan Islam. Jadi setiap penduduknya mempunyai hak yang sama, di mana Rasulullah mementingkan keadilan dalam semua peringkat. Okey, inilah 4 perkara penting yang digunakan oleh Rasulullah dalam usaha menyatukan penduduk Madinah. Jadi apa yang boleh kita simpulkan berkaitan dengan soalan bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyatukan penduduk Madinah? Dalam esei yang kita jawab dalam masa 30 minit, kita perlu menjelaskan bagaimana yang saya jelaskan tadi. Dalam esei, format esei seperti biasa, ada pengenalan, kita ceritakan latar belakang yang membawa kepada peristiwa hijrah, okay, daripada Mekah ke Madinah. Setelah kita menjelaskan usaha-usaha yang dibuat oleh Rasulullah untuk menyatu padukan penduduk Madinah, dengan menjelaskan bagaimana Rasulullah menyatu padukan penduduk Madinah. Sebab kita kena jelaskan siapa dia penduduk Madinah, prinsip-prinsip yang digunakan oleh Rasulullah untuk menyatu padukan penduduk Madinah, dan langkah-langkah dan tindakan yang dibuat oleh Rasulullah untuk menyatu padukan penduduk Madinah. Okay, dalam kesimpulan yang pertama, kita menyatakan Nabi Muhammad SAW telah menggubal Piagam Madinah untuk mewujudkan perpaduan antara masyarakat Islam dan bukan Islam di Madinah. Piagam ini merupakan satu peraturan yang dibuat khas untuk penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai masyarakat, terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat yang berbeza dari segi agama dan budaya. Mereka memerlukan sebuah undang-undang yang dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup mereka, berbeza dengan keadaan sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Piagam Madinah terdiri daripada 40 pasal yang menerangkan tentang kewajipan umat Islam, kedudukan kaum Yahudi, dan kedudukan kota Yathrib sebagai sebuah kota suci yang dikenali sebagai Madinah.